لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi pada video kali ini. Seperti yang dijanjikan, kisah kali ini adalah sambungan daripada kisah pertama. Tajuk dia masih sama, UKM berhantu. Tapi ini adalah part yang kedua. Dan part yang kedua ini dia ambil sama juga daripada Arkib Angka Negara. Penulis dia masih tak bertukar. Masih lagi ditulis oleh Kamen Rider. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah kedua ataupun part yang kedua, UKM berhantu woi. Tapi sebelum kita mula, macam biasalah, jangan lupa like, share dan subscribe channel Mystic Horror untuk anda dapat future content. Kalau tak subscribe, tak dapatlah notification untuk next content kan. Jom kita dengarkan kisah ini tanpa buang masa dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan. Okey, ada orang cakap, tengok makhluk halus ni, dia macam penyakit berjangkit. Bila sekali je dah ternampak, mata selain hijab dah jadi mudah dan boleh tengok berkali-kali. Aku ni bukanlah ada kelebihan tak boleh tengok hantu pun. Nak rasa seram-seram sejuk pun payah sebab lemak badan ni tebal. Tapi selalunya yang pernah aku tengok kelibat hitam. Dan kelibat hitam ni pula ada macam-macam bentuk. Ada juga yang berwajah dan juga tak berwajah. Ada yang berbentuk haiwan, yang macam selimut terbang pun ada. Ya Allah, sampai sekarang aku berdoa supaya Allah tak bukalah hijab aku untuk tengok benda yang tak elok ataupun benda yang bukan-bukan. Kisah kedua ni adalah tahun kedua aku berada dekat UKM. Tahun 2008. Aku tak pindah blok. Aku masih tinggal dekat blok 11. Hanya berpindah ke tingkat bawah, tapi masih lot corner yang bertentangan daripada bilik yang dulu. Bilik 406 dengan pemandangan yang sama macam bilik tahun pertama menghadap kot bola tampar. Separuh sem blok 11 buat renovation tangki air, jadi kami berpindah ke blok 10. Kolej aku dengan isu air tak boleh berpisah, ibarat muzik dan irama. Dan juga bagai aur dengan tebing. Dah biasa je pergi kelas tak mandi. Aduh, alamak, kantoi. Aku dan Jihan kononnya pelajar aktif lah kolej. Maka kami telah terpilih nak jadi facilitator untuk Minggu Mesra Mahasiswa tahun 2008-2009. Kami duduk dekat kolej untuk program menyambut pelajar junior ataupun pelajar baru. Waktu tu blok 11 tak ramai orang. Yang tinggal ada 2-3 bilik je, termasuklah akak-akak fellow, facilitator dan hehehe. Di kesempatan inilah aku dan Jihan buat projek wajib curi tilam. Tilam idaman kami 2 lapis. Kalau tidur tenggelam macam tilam air, empuk, dan sebab itulah aku banyak ponteng kelas tiba-tiba salahkan tilam. Kejadian sebelum curi tilam, kami rasa seronok sangat dapat bilik baru. Kami kemas baju-baju, susun berabut supaya bilik kami nampak lebih luas. Waktu tu siang, bunyi bising orang sibuk nak balik kampung habis sem. Bising alih-alih berabut macam nak bawa balik sekali almari ke kampung. Kita orang plan nak curi tilam bila semua dah kosongkan blok. Tapi bunyi bising tu berlarutan sampai ke malam.
Bukan bunyi non-stop, tetapi kerap. Sangat kerap. Malam tu macam biasa. Lepas maghrib, aku dengan Jihan keluar makan dekat Maple dan jalan-jalan dekat area Kajang naik motor EX5 sebab motor aku rosak melambung depan college sebab bumper baru yang invisible. EX5 tu motor dia kecil. Aku ni 2 kali ganda besar badan Jihan. Makanya lebihan lemak punggung aku ni dah lebih seat motor tu. Malam tu kami galak sangat gelak ketawa. Kakak. Yelah, bayangkan punggung aku separuh terapung. Paksa penat kot tahan sampai terketak-ketak, otak dah lemah urat-urat. Jihan pula masa tu, time tu lah nak jalan-jalan dekat Kajang. Berapa kali kami berhenti sebab punggung aku kejung. Sabar je lah. Kami tukar. Aku pula bawa motor dan dia rasa melambung-lambung kat belakang. Tapi motor orang kan, jadi aku bawa berhemah lah pada malam tu. Dah puas berjalan, kami balik. Kalau dari Kajang, kami akan masuk pintu kedua / belakang yang berhampiran dengan college kami. Kami akan lalu Puri, Punjangga dan Danau. Tak ada pilihan untuk ke college. Kami ada beberapa laluan. Pertama, laluan Danau. Kedua, laluan stadium. Dan masuk shortcut belakang bangunan terbengkalai tak siap. Dan ketiga, laluan emas hutan. Ketiga-tiga laluan ni memang seram. Sekarang aku pergi UKM, banyak perubahan. Dah tak seram macam dahulu. Jalan-jalan yang seram ataupun angka telah pun menjadi laluan cahaya nur kasih. Masya Allah. Wow. Kesian dengan EX5 Jihan semput bawa kami. Namun detik cemas kami melalui laluan di depan danau yang angker tu membuatkan aku pulas throttle minyak selaju mungkin sampai dekat simpang 3. Kami belok kiri dan naik bukit ke college. Biasanya naluri rempit aku memang tak kenal erti apa itu brake. Aku pecut laju. Semua jenis bumper ataupun bonggol aku langgar. Berdesrup 120 km sejam. Naik bukit sampailah ke depan blok. Jarang sungguh aku bawa slow, kecuali waktu siang, disebabkan ramai pengguna jalan raya. Untuk pengetahuan anda semua, dekat simpang 3 tu ada satu kolam kecil. Ada semak samun dekat kiri bahu jalan. Sebelum naik ke bukit, ada macam rumah batu, rumah kecil TNB. Aku kan suka mancing, pantang tengok kolam. Setiap kali lalu dekat situ, aku memang akan kalih usah kolam terbiar tu. Usah je. Tak pernah kejadah aku nak berhenti tengok betul-betul tempat tu. Tapi malam tu tak macam malam-malam yang biasa. Sebabnya aku nampak ada seorang lelaki pakai baju berwarna kelabu, bertopi, sedang mancing. Aku ni peramah, suka tegur. Gear EX5 diturunkan secara perlahan dan aku approach abang tu. Bang, abang, mancing tu ada ikan ke? Mamat ku diam. Agaknya aku ni bukanlah awet cantik. Dan Jihan pula dah macam koala melekat peluk badan aku takut tercicir. Jadi pertanyaan aku telah menjadi kerik-kerik. Tiada respon daripada abang yang sedang mancing tu. Sombong pula dia ni. Aku terus masuk gear dan teruskan perjalanan. Masa ni rasa menyesal pula berhenti tadi. EX5 yang tadi terlebih muatan. Jadi kena pulas lah sikit throttle minyak dia laju-laju daripada bawah bukit. Barulah enjin tak semput naik ke atas. Sekarang ni motor semput walaupun dah turun gear 1. Rasa nak meletup enjin. Jadi aku paksa juga naik bukit. Akhirnya kami terpaksa turun separuh jalan, tolak motor sambil gelak-gelak. Dan kami dekat sekarang ni lalu depan bangunan-bangunan kosong yang
Sebab kelakar sangat. Dah lah motor semput kan, rasa apa orang kata, dah lah kena turun pula, kena tolak kan. Selalu motor tak payah tolak kalau naik bukit. Kami ni non-stop gelak-gelak sambil saling memaki. Apalah kau ni gemuk, yang kau pergi stop tadi kenapa? Kan dah kena tolak motor. Samdol lah kau ni. Macam tu lah. Aduh, kesian motor kena bawa. Aduh, kau kelakar pun ada cerita dia. Maksudnya aku pegang handle motor, tolak motor naik bukit. Oi, memang seksa. Jihan ni pula suka duk menyakat, tarik motor ke belakang je supaya aku penat tolak. Jihan, janganlah, aku ni dah sempur nak naik bukit ni, janganlah tarik. Mana ada, anggap je lah kita exercise malam ni. Itulah, kau rajin sangat berhenti tadi, kenapa? Aku dah kata, jangan suka sega tegur orang. Malang pula, entah siapa-siapa kau tegur tadi. Kami berdua tengok ke belakang. Bila tengok ke belakang, abang tadi dekat bawah. Dia masih berdiri kaku dekat situ dengan joran tak bergerak-gerak. Kurang ajar abang tu buat bodoh je bila aku tanya. Macam handsome sangat. Tiba-tiba aku rasa motor laju ditolak. Jihan tolak dari belakang. Tapi pelik, kenapa Jihan tiba-tiba diam ni? Dia yang tak kena lah tu. Weh, sabarlah, kita naik bukit ni. Kan aku tergolek. Jihan diam lagi. Sampai depan pejabat college, kami lepak dekat kafe kejap. Ada taklimat dengan facilitator yang lain. Diumumkan bahawa esok kami ada acara ice breaking dekat hutan pendidikan UKM. Dan lepas tu, kami balik ke bilik dan rutin kami adalah pergi ke tandas bersama-sama. Masuk tandas memang sunyi. Bangunan dah kosong. Masa tu dah lewat. Mungkin semua saki-baki pengundi dah pun tidur. Selesai solat, kami tutup lampu dan tidur. Baru nak lelap mata, bunyi orang alih berabut. Macam siang tadi. Tapi kali ni kuat dan non-stop. Bunyi seretan tu sangat membingitkan. Sakit telinga dengar. Memang jelas bunyi daripada bilik di atas kami. Banyak kali kami jerit daripada tingkap. Woi, woi, orang nak tidur. Esok-esok lah kemas. Tapi tak jalan. Bunyi seretan masih kuat. Bengang. Tapi sebab mengantuk, kami paksa tidur. Esoknya mata bengkak. Sebelum pergi tandas mandi, kami naik tangga tengok bilik dekat atas sebab dah bengang. Semalam tak sempat sebab dah nak tidur. Bila naik je, kami nampak pintu bilik semalam terbuka luas. Tak ada orang. Jadi kami fahamlah, kita orang kena kacau lagi pada malam tadi. Reda sangat muka sebab dah biasa kena. Aku dan Jihan buat-buat muka tak ada perasaan. Tapi Usha lain kiri dan kanan nak sambung plan curi tilam. Sebab nak sambut pelajar baru, banyak stok tilam baru sampai. Tilam baru, tilam keras. Jadi kami pergi kat bilik yang ada tilam double. Kami ambil tilam lama yang empuk. Dah bersiap. Semua pagi tu kami ke lobi nak naik bas beramai-ramai. Masa ni Jihan start buka cerita. Kau kan, lepas ni jangan tegur. Jangan tegur apa-apa pun. Ni kita nak masuk hutan ni. Jaga mulut kau. Semalam kau tegur siapa kat kolam tu? Jihan sebenarnya dah bengang dengan perangai aku. Mana aku kenal abang tu? Aku tanya je. Kok ada ikan ke? Boleh test mancing kat tempat tu. Abang mana kau ni? Aku tak nampak seorang abang pun semalam. Kosong. Kau bercakap seorang-seorang je. Berhenti tepi longkang pula tu. Seram weh. Sah-sahlah dia ikut kita semalam. Kau ni aku dah cakap banyak kali. Nanti dia kacau bilik kita yang baru ni macam mana?
Jihan masih menekan. Nada dia bunyi menekan tapi masih cool. Siapa ikut kita? Dia ikut kita ke? Weh, kau tak nampak ke? Ikut sampai mana? Last aku tengok dia mancing berdiri keras je kat situ. Mungkin tak nak kita bising, takut ikan lari. Aku bebal dan masih bebal. Kau tegur orang ke? Sebab semalam aku tak nampak pun abang khayalan kau tu. Suka-suka berhenti, lepas tu kena tolak motor. Bila kau asyik ulang abang tu, aku terus rasa seram gila. Sebab tu Jihan tiba-tiba diam, terus tolong tolak motor laju-laju. Aku terdiam. Aduh, kenapalah aku tegur. Serius, aku memang risau akan ada gangguan lagi dekat bilik kami yang baru ni. Sorry, tapi kau kena kacau ke semalam? Macam biasa, aku kena hempak. Tapi aku relax je, baca ayat-ayat sikit. Lama-lama okey lah. Ya Allah, selamanya kau Jihan. Kalau aku kecoh satu college, aku dah canang. Sepanjang minggu mesra mahasiswa, kami hanya naik bilik untuk tukar baju. Tidur pula, kami tidur beramai-ramai kat bilik gerakan. Sehari selepas pelajar baru masuk, motor aku dah siap repair. Rindu nak pulas dan merempit. Bila test power dahsyat. Lepas repair, macam Apek tu install nose dekat motor keris aku. Rasa syukur sebab lepas ni, kalau lalu depan danau, aku dah boleh bawa 180 km sejam. Kenapa aku takut dengan danau ni? Danau ni, Danau Golf Club UKM Bangi. Kelas kau. UKM ada kelab golf, tapi aku tak pernah main golf lah. Cuma aku pergi swimming pool je mandi-manda sambil cuci mata. Sebabnya kolam tu bercampur lelaki perempuan. Dalam kurungan, syukur nikmat cuci mata kat situ. Apapun, megahnya danau dengan keindahan rumput kapet menghijau. Tersembunyi 1001 kisah misteri. Kisah dia macam ni. Watak terbaru dalam kisah ataupun cerita kedua ni adalah Kak Mah. Masa menulis ni, aku call Kak Mah nak double confirm kesahihan cerita yang aku karang ni sebelum keluar secara publik. Maaf kepada saksi-saksi kejadian kalau versi penceritaan aku agak lari sedikit daripada asal atau banyak lubang, momen penting tertinggal ataupun momen penting tertinggal. Maklumlah, kejadian pun dah berlaku bertahun lamanya. Kisah ini diceritakan beramai-ramai oleh saksi-saksi berserta gambar bukti ketika latihan teater Sanggar Mas. Kak Mah ni adalah senior dalam bidang zoologi dan senior yang hebat dalam kelab teater Sanggar Emas. Kami rapat sampai jadi geng kera dengan gelaran Kak Mah, The Boxer Batik. Kak Mah bercerita, masa diorang tahun pertama ada dinner dekat danau. Lupa dah dinner kelab SM atau dinner college. Geng-geng SM ni sangat-sangat rapat. Ke mana pun mesti bersama. Dah nama pun dinner kan. Of course, semua pakai cantik-cantik berserta make up macam rombongan Cik Kiah. 8 orang berjalan kaki beramai-ramai ke danau. Dah nama pun perempuan, memang gila bergambar lah, pantang nampak pot cantik kat dalam danau tu. Tapi malam-malam begini, payah nak bergambar. Kalau ikutkan teknologi kamera dulu, sangat sadis berbanding dengan sekarang. Jadi dia orang ambil gambar dekat lokasi-lokasi yang ada cahaya sahaja. Last bergambar depan pintu masuk danau dekat signboard tulisan danau. Si Kak Mah ni lah tukang ambil gambar masa dekat depan danau ni dengan tiba-tiba Kak Mah rasa tak sedap hati. Rupanya bukan dia seorang je. Malah semua rasa tak sedap hati. Malam tu memang bergema lain macam, tanpa sebab. Tapi dah perempuan kan, buat-buat kepoh gelak, galak macam biasa je. Malam dah lewat, tak sedar, duk galak sangat mengambil gambar.
Bila terasa insaf sikit tu, baru dia orang sedar nak balik. Sekali lagi, beramai-ramai, berbondong-bondong jalan kaki balik ke college. Dalam perjalanan balik, tiba-tiba ada seorang kenalan lelaki berhentikan kereta, tanya pada dia orang. Dari riak dia, gaya dia nampak macam ada benda yang aneh. Kereta tu pecut, laju tinggalkan dia orang. Bila sampai dia orang kat bilik masing-masing, Kak Nini dan Kak Wan ni tengok semula gambar-gambar tadi. Gambar-gambar tadi dia ambil daripada telefon bimbit. Tiba-tiba semua macam tak sedar hati bila ada tengok satu keping gambar ni. Tak puas hati, transfer terus ke laptop. Dalam masa yang sama, dia orang call Kak G datang bilik tengok gambar tu. Reaksi Kak G terus delete sebaik saja tengok gambar tu. Gambar yang bergambar depan danau tadi tu. Masing-masing terkedu, plus meremang, plus takut kalau entiti dalam gambar tersebut ikut balik. Rombongan Cik Kiah tadi ada 8 orang. Tukar ambil gambar, masa tu Kak Mah. Jadi 7 orang je yang ada dalam gambar tersebut. Tapi bila dikira balik, ada 9 jasad. Ada 2 entiti tak dikenali menumpang. Baik, tadi dia orang ni takat gambar. Seorang dah jadi fotografer, tinggal 7. Jadi dekat sini ada 2 tambahan makhluk alam sebelah ataupun entiti yang tak dikenali. Jadi ada 9. Satu entiti tu berbentuk seperti budak kecil. Tinggi dia sampai paras pinggang sahaja. Rambut panjang sangat-sangat, jelas. Dan satu lagi ada entiti, tangan dia panjang, jari jemari dia runcing yang tajam dekat atas bahu Kak Nik. Kiranya jelas tangan tu tepi baju dia. Dan masa ni bunyi burung hantu kuat sangat. Dan rupanya haiwan tu betul-betul kat tepi tingkap bilik diorang. Akibat terkejut yang amat, diorang off laptop dan terus tidur. Pada malam tu masing-masing kecoh hal yang sama. Lagi mengejutkan, Kak Wan ada gambar yang sama. Semua pelik, mustahil dapat gambar tu. Transaksi gambar perlu guna infrared. Aku yang type cerita ni rasa macam makhluk tu berteknologi advance sangat. Kalau Bluetooth pun kena on dulu kot. Susah nak fikir logik masa ni. Dulu tahun 2006-2008, telefon bimbit dah mampu milik oleh pelajar. Lagi-lagi yang jenis flip, handphone yang jenis flip tu, Motorola Razr tu, legend tu. Tapi masa tu mana boleh WhatsApp, Bluetooth pun tak ada lagi. Yang ada infrared. Budak sekarang tahu ke tak infrared tu apa? Infrared ni macam Bluetooth, tapi nak transfer gambar atau file lagu kena ada sentuhan pada lampu infrared kedua-dua telefon. Alah, fungsi macam NFC sekarang. Tapi tak boleh lepas tau telefon tu time transfer. Memang kenangan betul. Malam tu semua berkumpul satu bilik buat baca ayat Yasin. Dan diorang tidur beramai-ramai dalam bilik tu. Pagi esok dia masing-masing berkumpul dekat bilik latihan teater. Gambar yang ada pada Kak Wan ditunjukkan pada senior diorang, Abang Atta, dan ketua jaksa, iaitu Abang Noah. Pada hari tu Kak Nini mengadu sakit bahu. Diorang syak. Memang entiti tu dah ikut diorang balik. Cuba kau bayang, dekat atas bahu Kak Nini masa tu ada makhluk odoh duk renung je muka orang keliling dia. Gambar tu viral. Aku sempat copy dalam pendrive, tapi habis rosak pendrive tu tanpa sebab. Paling bijak, aku sempat hantar gambar tu ke Uncle Seekers guna email. Gila kau, masa tu popular tau rancangan The Seekers. Untuk makluman, grup Seekers pernah datang dan buat test dekat blok-blok terbengkalai college kami tu. Tapi aku tunggu juga masuk TV, tak ada. Mungkin masa dia orang datang, hantu-hantu semua dah segan, pemalu. Tak ada sebarang rekod berjaya dirakam.
Tapi sebenarnya ada satu kisah lagi pengalaman aku sendiri berlaku dekat hadapan danau. Untuk kronologi teratur, aku akan sambungkan cerita tu pada kisah ketiga untuk pos akan datang. Salam Encin. Okey, itu sajalah kisah kita. Sambungan daripada kisah yang pertama. Kisah UKM berhantu weh. Seram juga kisah dia. Yang dia bergambar ramai-ramai. Yang dia tegur abang mancing tu. Kan? Abang tu buat keras je. Ya Allah. Kenapalah kau pergi tegur nak oi. Aku yang baca cerita ni pun dah meremang. Lepas tu yang tangkap gambar tu pula. Ada dua entiti. Kan? Mula-mula entiti budak kecil. Lepas tu ada gambar kuku panjang dekat tepi tu. Ya Allah, seram. Ya Allah. Berani dia orang ni ya. Tapi itulah. Kenangan kan zaman belajar dulu. Macam-macam boleh buat. Perangai tak elok. Tapi itulah dah jadi kenangan kan. Kenangan untuk generasi akan datang. Okeylah, terima kasih sudi mendengar kisah-kisah ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada anda yang sudi like, share, view channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda semua